TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri di Didik TV. Baik, kepada anda semua ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, memakai pelitup muka dan juga kalau nak keluar tu, kalau tak ada tujuan tu tak payah keluarlah, kita duduk je rumah dia-dia. Tapi kalau nak keluar juga ingat jaga jarak 1 meter. Ni saya nak tanya kepada anda semua pelajar-pelajar SPM, bagaimana apabila saya sebut subjek matematik, house matematik? Sedang? Susah? Sabar. Sebab hari ini kalau anda bersama dengan saya selama 1 jam ini dan juga dengan bakal guru yang saya nak perkenalkan, anda mesti boleh jawab dengan senang. Sebab cikgu ni sangat-sangat hebat dan nak tahu siapa guru ini. Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Life is all about calculation. 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4. Itu moto bagi cikgu ini. Dan siapakah cikgu ini? Kita ada Cikgu Syuhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, berpengalaman sebanyak 11 tahun dan sekarang ini mengajar di Sekolah Menengah Agama di Putrajaya, cikgu? Ya, betul. Okey, cikgu, saya nak tanya kepada cikgu lah kan. Subjek matematik ni ramai yang mengatakan, ianya senang, tapi apabila bertukar format, alamak susah pula. Dulu tak ada macam ni, sekarang dah ada macam ni. Apa pandangan cikgu mengenai matematik yang dah bertukar format ni, cikgu? Matematik ni tukar format ke tak tukar format, dia masih lagi matematik. Ejaan dia tetap sama kan? Yeah. So jadinya yang penting sebenarnya dalam matematik adalah kita faham konsep. Betul. Dan kita kena buat latihan banyak-banyak. Saya ingat satu bab je cikgu sampai ke hari ini. Ini apa? kalau cikgu tanya saya boleh buat cikgu. Ya. Bab matrik. Hari ni yang kita nak belajar bab matriks. So be ya? ready lah. Banyak-banyak soalan saya akan tanya Akmal banyak-banyak hari ni. Boleh Aduh, saya silap pusing pula cikgu. Okey, baik. Sebelum kita nak belajar ke bab yang saya suka sangat tu, cikgu, kita nak buat dulu sanitasi boleh cikgu, sebab kami di Didik TV sentiasa mengamalkan protokol kesihatan. Boleh cikgu ya? Boleh. Okey, ayo ke sini cikgu. Kalau kita dapat lihat ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Okey, dan selepas itu saya gunakan. Alright, insya-Allah supaya orang kata benda-benda yang kita tak nak terjadi kat kita, dijauhkanlah cikgu kan. Okey, baik. Cikgu, kita nak tanya juga kan, kita dah tahu dah gurunya siapa. Pelajarnya adakah sekolah daripada cikgu? Ya, daripada SMKA Putrajaya. Katanya cikgu ni bawa 2 bas, tapi ada dan murid je dalam bas tu. Okey, ini kita perkenalkan sekolah pilihan hari ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar, semua sihat Alhamdulillah. Okey, kita nak perkenalkan mereka ni cikgu. Kita mulakan yang daripada pertama tu. Siapa namanya? Nur Ain ke yang wallpaper dia? Wow. Wah. Ni rumah orang kaya ni. Silakan Nur Ain. Assalamualaikum. Saya Nur Ain Syafiqah binti Anwar. Boleh panggil Syafiqah. Hai semua. Hello Syafiqah. Okey, seterusnya siapa tu? Namanya katanya Sarah kan nama dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusara Atira binti Isa, panggil Sarah. Sarah. Okey, dan seterusnya? Gadis yang seterusnya itu, yang memakai cermin mata juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana Auni binti Zainzam, boleh panggil Auni. Auni. Okey, dan seterusnya Nabil. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil bin Uzaid. Boleh panggil Nabil. Okey, dan seterusnya Hadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadri bin Hashmi. Boleh panggil Hadri. Okey, jadi itu dia pelajar-pelajar dia cikgu Ke saya ada tertinggal satu? Ada lagi? Ada lagi. Kan nangis kan dia nanti. Saja. Kan nanti dia keluar pula grup ni kan. Okey, kenalkan ni. Siapa ni nama dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ya. Ahmad Khairul Zaman.
Saya Ahmad. Ahmad. Awak cita-cita awak nak jadi apa, Ahmad? Cita-cita saya nak jadi saintis pharmaceutical. Cikgu tahu tak itu apa? Saya faham farmasi je kat belakang. Sama juga, cikgu. Okey, ini kita pun dah berkenalan dengan pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Jadi cikgu, katanya cikgu nak kongsi satu video kepada kami semua, betul cikgu? Ya, kita akan lihat satu video berkaitan dengan satu situasi untuk kita belajar berkaitan dengan bab hari ini. Iaitu Matrix. Yes, Matrix. Jadi nak tahu video apakah? Jom kita tengok sama-sama. Let's go. Berapa tu jawapan dia, cikgu? Saya tengah kira-kira, cikgu. Berapa biji apple, berapa biji tembikai. So itu adalah situasi yang akan kita bincangkan selepas ini berkaitan dengan Matrix. Okey, tapi kepada anda semua kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Syuhada dalam bab Matrix bagi subjek Matematik. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kalau satu biji tembikai RM8. Kalau satu biji tembikai RM8. Mahal, cikgu Ni beli kat mana tembikai? KPM. KPM. Didik TV KPM. Matriks ialah nombor yang disusun dalam laju dan baris untuk membentuk satu tata cara segi empat sama atau segi empat tepat. Lazimnya, matriks diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam kurungan. Sebagai contoh, 1 dan 2 merujuk kepada laju, manakala 1, 3, 5 merujuk kepada baris. Operasi asas matriks yang kita pelajari adalah penambahan matriks, penolakan matriks dan penerapan matriks. Terdapat juga matriks identiti, di mana unsurnya hanyalah sifar dan 1 dan unsur 1 tersusun sepanjang perpenjuru kiri sebelah atas sehingga ke sudut kanan di sebelah bawah
dan unsur yang lainnya adalah sifar. Ada juga matriks rongsangan. Katakan sesebuah matriks A didarabkan dengan matriks rongsangannya, ia akan menghasilkan matriks identiti. Di dalam bab matriks ini, kita terbahagi kepada dua subtopik iaitu matriks dan operasi asas matriks. Matriks ini digunakan di dalam bidang matematik untuk mewakili dan menyelesaikan masalah dalam algebra, statistik dan geometri. Matriks ini merupakan satu bab yang ada di dalam silibus matematik tingkatan 5 KSSM. Saya yakin bahawa ianya akan menjadi mudah jika kita semua fokus dalam mempelajari bab ini. Jadi, saya ingin mengucapkan selamat belajar dan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Didik TV KPM. Yes, itu dia pandangan pelajar bagi subjek matematik. Ada yang kata senang, ada yang kata macam kalau kita faham kehendak soalan, insya-Allah kita boleh jawab dengan mudah. Itu dia. Okey, cikgu. Saya pasti ramai dah tak sabar-sabar ni macam mana kita orang kata nak tackle bagi bab matriks ini kan cikgu. Sebab dia kalau kita tak faham dia punya jalan kira-kira pun susah juga kan. Jadi cikgu, tembikan tadi berapa jawapan dia cikgu? Okey, jadi cikgu, saya rasa tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, dipersilakan. Okey, terima kasih Akmal yang ceria saja kan. 24 jam ceria kan. Kat rumah pun mesti ceria juga aku kan. Bukan apa cikgu, orang bayar gaji kita ceria lah. Oh gitu. Tengok rate harga ya. Ya cikgu. Okey, so untuk hari ini kita akan fokus kepada bab 2 iaitu matriks. Yep. Okey, so untuk hari ini sebelum kita pergi kepada video tadi, okey, so hari ini kita nak belajar satu je standard pembelajaran. Masya-Allah. Okey, satu sahaja. So rasanya Akmal pun tak sempat tidur, orang lain pun tak sempat tidur. Satu je. So kita fokus ya menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks. Okey, so sebentar tadi, pelajar-pelajar di studio secara virtual ataupun di rumah. Akmal sendiri pun dah tengok kan cerita pasal Encik Ramli dan Encik Siva tadi kan. Okey, so tadi situasi dia tengok Encik Ramli, Encik Siva pun pakai mask macam kita hari ni. Ya, betul cikgu. Okey, so berdasarkan situasi ni, Encik Ramli dia beli 2 biji apple, 1 biji tembikai harga RM20. Encik Siva 5 biji apple, 3 biji tembikai RM58. Okey, so soalan dia, berapakah harga sebiji apple dan sebiji tembikai? Okey, so jadinya kita nak tanyalah kot dekat pelajar kita ni kan. Bila tengok soalan macam ni, apakah langkah pertama yang perlu kita laksanakan untuk selesaikan masalah ni? Ya, saya dapat Ahmad angkat tangan cikgu. Oh, laju je. Dengan ekor-ekor dia angkat sekali cikgu. Silakan Ahmad. Silakan Ahmad. Ya Ahmad. Saya rasa kan, yang pertama, bila saya nampak ada dua pemboleh ubah yang kita tak tahu, dua unknown, jadi saya rasa kita kena buat persamaan serentak, dua persamaan. Dua persamaan. Okey, terima kasih Ahmad. Rasa betul tak? Ahmad, tadi kata cemerlang matriks kan? Ya cikgu. Tapi yang ni dulu dia tak masuk dalam KSSM. Dulu tak masuk? Dulu tak masuk yang ni. Macam tu pula ya? Dulu bukan apple dengan tembikai cikgu. Dulu buah apa? Durian dengan nangka. Dulu durian cikgu dengan pulut. Okey, so tadi kawan kita dah sebut, Ahmad dah sebut persamaan. Okey, so betul lah kita kena bina satu persamaan linear dahulu. Okey, so persamaan linear ni sebenarnya pelajar-pelajar kita ni dah belajar waktu tingkatan 1. Okey, so jadinya disebabkan dah ada idea tadi kan macam mana nak bina persamaan linear dan dah belajar dah pun waktu tingkatan 1. So andai kata saya kata apple itu adalah X. Okey, dan tembikai adalah Y. Okey, boleh tak kita minta wakil kita juga lagi ya? Boleh. Bagi matriks, bagi Akmal tengok dulu, nanti kita tanya soalan dekat Akmal kan. It's okay. Okey, kita bagi pelajar kita jawab dulu persamaan linear. Apa persamaan linear yang boleh dibina daripada situasi ni. Cikgu nak minta siapa untuk jawab soalan ini? Masih sama Ahmad atau orang lain? Boleh Syafiqah? Boleh cuba Syafiqah? Syafiqah, silakan Syafiqah. Kita kena buat bentuk matriks. Saya minta persamaan linear. Persamaan linear. Dua persamaan linear. Ya. Bagi tahu. 2x, bagi tahu. 2x tambah y bersamaan 20. Okey. 5x tambah 3y bersamaan 58. Okey, cuba kita cek kan. 2x tambah y sama dengan 20. Ini adalah persamaan untuk Encik Ramli tadi. Okey. Okey, Encik Ramli, apple dia beli 2 kan. So 2x lah. Beli satu tembikai y, harga dia RM20. Okey, satu lagi Syafiqah kata 5 biji apple 5x, 3 biji tembikai 3y, harga dia RM58. Okey, bagus. Okey, so sekarang ni daripada disebabkan ini adalah matriks kan. So kita nak selesaikan masalah ini dalam bentuk matriks. Bukan dalam persamaan linear yang kita belajar tingkatan 1 dulu.
Okey, so jadinya nak selesaikan masalah ini perlu bentukkan matriks dulu. Okey. Okey. So, tarik nafas dulu. Relax je, slow. Okey, so jadi kita nak tengok matriks ni, nak bentuk matriks ni, kita kena pastikan kita punya persamaan ni, ungkapan linear ni perlu berada di sebelah kiri. Okey, kalau kita nak susun dia, kita tengok abjad dia. Kalau XY, kita ikut ABC macam mana kan? X dulu baru Y kan? Betul. So susun X, Y. Okey. Dan jawapan di sebelah kanan. Pastikan bentuk persamaan linear ni mesti dalam bentuk macam ni lah. Okey. Seterusnya, nak mengisi matriks yang pertama, kita kena tengok dulu, ungkapan linear yang pertama, 2X tambah Y, kita ambil perkali sahaja. Perkali tu nombor dia. Jangan ambil huruf. Okey, so nombor dia kat situ adalah 2 dan 1. Okey. Untuk baris yang kedua, kita ambil ungkapan linear yang kedua. Iaitu 5 dan 3. Nombor dia adalah 5 dan 3. Ni memang betul pandai matriks ni. Okey, so untuk matriks yang kedua, kita rujuk kepada huruf. Okey, so kalau huruf dia AB, AB lah kita isi. Sekarang ni huruf dia apa dia? XY. XY. So kita isi X, Y. Dan juga Y. Okey, matriks yang ketiga, kita rujuk kepada jawapan sebelah kanan tu. Iaitu 20 dan 58. Yes, 20 dan 58. Okey. So anda telah berjaya bentuk matriks. Siap dah? Belum lagi. Relax. Okey, so dah berjaya bentukkan matriks. Okey, so seterusnya kita nak selesaikan kan. Tadi soalan dia nak tahu berapa harga apple, berapa harga tembikai kan. Okey, so jadi step seterusnya adalah tukarkan kepada bentuk matriks songsang. Okey. Matriks songsang dalam bab ni dah belajar awal-awal sebelum menyelesaikan masalah. So kalau pelajar-pelajar tak ingat, inilah matriks songsang. Rumus dia. 1 per AD tolak BC, D, negatif B, negatif C, CA. Allahu Akbar, panjangnya rumus ni. Cikgu, ini kawan saya dah hafal, cikgu. Dah hafal? Si Azhar ni. Mantap kalau hafal ni. Kalaulah pelajar tak ingat kan, janganlah habiskan masa banyak jam kat sini nak ingatkan rumus ni. Boleh tengok dekat muka surat hadapan, kertas peperiksaan. Formula dia ada bagi kan? Ya, formula ini diberi. Jangan risau. Okey, so jadi apa yang A, apa yang D, apa yang B, apa yang C tu berdasarkan matriks yang ini. Okey, so jadinya A adalah 2. Okey, letakkan 2 kat sini. Sama kan? Okey. So D adalah 3. Okey, B merujuk kepada nombor 1 dan C merujuk kepada nombor 5. Okey, so itu operasi darab dia. Okey, seterusnya untuk matriks yang kedua, okey, kedudukan D dan A ni telah berubah. Okey, so jadinya 3 dan 2 di sini ubah kedudukan dia. So kita akan tulis 3 dulu, baru 2 kat bawah. Okey, bagi B dia akan jadi negatif. Tambah negatif saja. Negatif 1. Untuk C akan jadi negatif 5. Okey, so ini adalah matriks songsang yang perlu kamu buat. Okey, so sebelum kita beralih kepada jalan kerja seterusnya, saya tunjukkan dekat mana dapat markah. Okey, aku kena kira markah hari ni. Boleh. Okey, dapat buat persamaan linear, dapat 1 markah. Okey, dapat buat bentuk matriks, dapat 1 markah. Dah 2 markah di situ. 2 markah dah kat situ. Okey, dapat buat matriks songsang, 1 markah. So total sekarang ni baru 3 markah. Ni belum selesai lagi. Belum lagi cikgu Okey, seterusnya. Kita nak pergi kepada pengiraan. Sebabnya kita nak tahu kan X berapa, Y berapa. Okey, pelajar-pelajar fokus Sekejap lagi saya nak tanya soalan ni. Okey. So jadinya kalau tengokkan kepada bentuk pecahan ini, Akmal dapat berapa ni? Itu cikgu Saya nervous lah cikgu. Nervous? Saya nervous untuk sebut cikgu. 2 darab 3. 6. 1 darab 5. Nyanyilah. 5. So 6 darab 5. 1 bagi 1. 1. Okey, so alhamdulillah pecahan cikgu ni adalah 1. So bila 1 kita tak tulis lah. Betul. 1 ni pemalu sikit, disembunyikan dia. So kalau 1 tak tulis, kalau ada nilai lain kita tulis. Okey, seterusnya kita rujuk kepada 2 matriks ni. Macam mana kita nak selesaikan matriks ni? Okey. Jadinya ini adalah pendaraban 2 matriks.
Okey, pendaraban dua matriks dekat Malaysia ni, Aha. cikgu-cikgu matematik ni macam-macam kaedah dia ajar. Oh. Nak bagi budak senang faham. Macam mana nak darab. So saya ambil satu kaedah je yang saya rasa kaedah ni glamour kot. Semua guru-guru mungkin ramai yang ajar guna kaedah ni, iaitu kita angkatkan matriks yang kedua ni ke atas. Pergi mana cikgu? Ni atas je, jangan pergi jauh-jauh. Oh, okey. Sedap duduk macam ni kan. Okey. Dekat mana saya nak buat? Okey, so jadinya satu garisan, kalau lajur, Okey, lajur ni satu garis. Okey, baris ni satu garis. Okey, dan kita lihat di mana dia punya persilangan dia. Okey, dekat persilangan ni baris pertama bersilang dekat baris kedua. Lajur pertama untuk matriks yang kedua. Okey, yang bersilang ini perlu didarab. Okey, kalau perasan macam gigi buaya tu, buaya kan duduk macam ni kan? Buaya darat ke buaya laut, cikgu? Buaya yang tak gatal lah. Okey. Gigi dia macam ni kan. So bila dia tutup, gigi atas akan bertemu dengan gigi bawah kat depan ni kan? Betul. Okey, jadinya dalam bentuk macam ni, so 20 ni akan darab dengan 3. 58 akan darab dengan negatif 1. Okey. So 20 akan darab 3, 58 akan darab negatif 1. Kedua ni perlu ditambah. Okey. Sama juga yang kat bawah ni. Baris kedua akan darab dengan lajur yang ini. Okey, di mana 20 gigi buaya kan? 20 darab negatif 5. Okey. 58 darab 2. So jadi 58 darab 2. So 2 ini perlu ditambah. Okey, jelas? Jelas? Jelas, cikgu. Okey. So saya nak minta pelajar kira lah kot. Berapa nilai bagi matriks ni kalau baris pertama dan baris kedua? So 20 kali Hadri. Laju Hadri. Awak kalkulator ke apa sebenarnya awak ni? Dapat jawapan cepat ya. Silakan Hadri. Okey, Hadri. Saya tak pakai kalkulator kot, saya congak. Oh, congak. Mantap. Okey. Silakan. Okey. Yang pertama tadi cikgu, 3 darab dengan 20 kan cikgu? Ya. Jadi dapat 20, 40, 60 cikgu. Okey. Jadi tambah dengan negatif 58. Bila tambah dengan negatif 58, jawapan akhir kita dapat 2. 2. Okey, so untuk baris kedua? Okey. Baris kedua, 5 kali 20 dapat negatif 100. Okey. Congak betul ni. Tambah? Tambah 58 kali 2 dapat berapa tu cikgu? 116. Saya pula bagi jawapan. 116. Saya cikgu. Okey. Okey, so apa jawapan dia? Bila negatif 100 tambah dengan 116, jawapan akhir dia kita dapat cikgu. Berapa? 16. 16. Okey, cuba kita cek Okey, so dapat baris pertama adalah 2, baris kedua adalah 16. Okey, bagus Hadri. Cikgu, betul cikgu saya kira. Nampak? 16 cikgu. Saya dah kira-kira terus 16. Bukan tiru jawapan Tak ada cikgu. Saya kira-kira betul-betul. 16. Okey, so sekarang ni bila kita buat soalan matriks, okey, bukan sampai sini saja. Kalau kamu berhenti sampai sini tak dapat markah penuh nanti. Tadi berapa markah dah? Tadi 16 markah. Yang tadi tu cikgu. Yang tadi kira tadi 3 markah. 3 markah. So kalau berhenti sampai sini kita tak akan dapat markah penuh untuk soalan matriks. Kena nyatakan ataupun buat kesimpulan dia. So kalau kat sini kena nyatakanlah X sama dengan 2, Y sama dengan 16. Okey, so jadinya disebabkan ini adalah cerita tentang apa tadi? Cerita tentang apa tadi? Apple dan tembikai. So tadi kita wakilkan X sebagai apple, Y sebagai tembikai. Okey, so jadinya kita kena catat apa dah? Kita kena tulis. Apple berharga RM2, tembikai berharga RM16. Barulah kita dapat markah penuh kat sini. Jadi 5 markah di situ cikgu. Anda pasti? Tadi 3, ni 115. 5, ya betul. Okey, so 5 markah penuh untuk soalan matriks. Jadi kalau macam saya tulis 16 je macam ni dapat berapa markah je cikgu? Kalau 16 sahaja, 1 markah je lah tak tulis untuk 2 tu. Nampak? Jadilah daripada kosong kan? Okey, kalau SPM, kalau boleh kita ambil markah semaksimal yang mungkin. Betul. Lah.
Ya. Jangan ambil yang sampai sini dah rasa shock sendiri, dah settle dah kan. Okey, so jadi tak boleh. Selesaikan sampai habis. Baik. untuk Cikgu, ini dapat baru markah satu soalan kan? Ya. Nampak tak satu soalan? Berapa jam kita ambil? Relax. Jangan stres. Sabar. Saya pasti kalau anda bersama dengan kami, mesti cikgu akan memudahkan macam mana kita nak buat kiraan ini, cikgu. Ya, betul. Okey. Nampak? Okey, silakan. Okey, boleh teruskan lagi ke? Boleh, cikgu. Okey, so Ya. disebabkan kita ni lebih kepada SPM punya soalan. Betul. Okey, jadi kita nak tengok soalan SPM. So matrix ni mungkin boleh keluar pada kertas 1 ataupun pada kertas 2. So ini adalah soalan SPM 2019 kertas 1. Okey. So jadinya cuba tengok kita tengok pelajar-pelajar kita tengok soalan ni dulu. Okey, nampak 3 tak? saat. 1 2 3. Nampak tak kawan-kawan semua? So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey. Siapa nak? Boleh bagi volunteer? Volunteer Siapa boleh? Macam mana nak selesaikan soalan ni? Auni boleh buat Auni? Boleh. Okey, silakan Auni. Darab dulu yang X tu. Darab dulu yang X tu. Auni, boleh tak awak dekatkan sikit awak punya tu, mikrofon tu? Dekatkan mulut. Boleh. Jangan makan tau. Okey. Cun, silakan. Darab dulu X tu dia akan jadi 1/2X, 3X, 5X dengan 1X. Okey. Lepas dia darab. Okey, terima kasih Auni. So, yes, kita darabkan dulu X ni. Okey, bila buat operasi tolak, kita hanya perlu tolak. Tadi darab kan? Ya. Kita hanya perlu tolak saja. Unsur yang pertama, tolak unsur yang pertama. Unsur yang kedua, tolak unsur yang kedua. Okey, so jadinya okey, so tadi dah buat pendaraban kan? Okey. So jadinya unsur yang pertama ni sama dengan nilai di sini. Okey. Unsur yang kedua sama nilai di sini. Okey, so jadi nak selesaikan masalah ini, pilih je mana-mana unsur untuk selesaikan nilai X tersebut. Okey. So contohnya saya pilih unsur 0 tolak 5X. So 0 tolak 5X sama dengan apa? Akmal. Sama dengan 5 lah cikgu. Alah, 0 tolak 5X sama negatif dengan 10. Yes, negatif 10. Terkejut si Ahmad. Kosong? Macam mana boleh nampak kosong? Okey, so 0 tolak 5X negatif sama 10. dengan negatif 10. So bila kita nak selesaikan masalah ini, kita akan guna persamaan linear. Okey, so minta siapa yang tak cakap lagi tadi? Sarah je. Sarah dah cakap ke? Nabil. Nabil yang serius muka dia. Kenapa, Bil? Meh cakap dengan abang, Meh. Meh, luahkan perasaan. Meh. Okey, Nabil. Apa nilai X yang boleh kamu dapat daripada soalan ni? Berdasarkan soalan, saya rasa nilai X dia, saya kira-kira dapat 2 lah. Dapat 2? Anda pasti? Okey, semua bersetuju dengan Nabil? Ahmad bersetuju dengan Nabil? Saya bersetuju, cikgu. Setuju je. Setuju. Semua mungkin dapat saya 2. boleh tunjuk sikit ke macam mana dia dapat. Okey, Ahmad. Okey, Ahmad nak tunjuk. Okey, Ahmad tunjuk kan? Okey. Belakang sikit, Ahmad. Kertas tu ke belakang sikit. Dia belakang sikit, Lagi. Okay. Lagi sikit. Okey, Cun. Jadi, yang dikira tadi, bila dia samakan persamaan, negatif 5X sama dengan negatif 10. Jadi, bila kita seorang, kita pindahkan negatif 5 ke bawah. Dia jadi pada darab, jadi bahagi. Jadi, negatif 10 bahagi negatif 5. 10 2. Dan negatif bagi negatif jadi positif. Jadi, jawapan dia X sama dengan 2. X sama dengan 2. So Ahmad tu dah tulis dah D jawapan dia. Cikgu, yes. saya baru perasan lah cikgu. Ya, apa yang dia punya jalan kira-kira dia sama cikgu. Nampak? Aku malah memang pelajar cemerlang. Tadi dah mengakui matrix tu yang terbaik dah kan? Sama cikgu. Terbaiklah Akmal. Okey, jadi jawapannya D cikgu. So jalan kerja tadi memang betul. So jawapan dia adalah D. Alhamdulillah. Ya Allah, di kertas cikgu. 1 biasanya dia tidak melibatkan pengiraan yang panjang lah. Sebab dia kertas 1. Nampak cikgu, walaupun saya dah 12 tahun tak ambil SPM cikgu. Dah 12 tahun 12 tahun cikgu. Jangan kira-kira berapa umur saya. Tapi masih lagi dapat jawab kan. Wah, hebat cikgu lah. Nampak dia kalau cikgu hebat,
InsyaAllah anak murid pun hebat. Jadi cikgu kita berdiri rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, sampai sini banyak lagi orang kata trik macam ni kita nak tackle bagi soalan matrix ini kepada anda semua. Jangan mana. Road to Success SPM 2020 akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita sebenarnya dah jawab 2 soalan dah bagi bab matrik sini cikgu kan. Rata-ratanya mula-mula saya agak nampak macam pening kepala, tapi bila dah lama-lama macam ni kiraan dia dan kita pun dapat jawab. Nampak bukti dia. Saya dapat ini. Bangga betul dengan benda ni kan. Okey, jadi cikgu, saya pasti banyak lagi kan kita nak buat soalan matrik sini supaya pelajar betul-betul faham apabila keluarnya soalan berbentuk matrik sini cikgu kan. Okey, silakan. Okey, so jadi kita nak selesaikan pelbagai bentuk lagi soalan matriks. Okey, dalam matematik ni kalau kertas 2, tadi kita selesaikan kertas 1 kan. Okey, so kita nak cuba selesaikan kertas 2. Okey, untuk silibus KSSM dia ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. So bahagian A biasanya 4 markah. Okey, bahagian B 9 markah satu soalan. Tapi kalau kita tengok matriks tadi dia dalam lingkungan 5 markah kan. So kemungkinanlah kalau kita kembangkan sikit soalan mungkin dapat untuk soalan bahagian B. Kalau soalan dia biasa macam ni mungkin bahagian A lah 4 markah. Okey. So jadi disebabkan KSSM belum lagi ada SPM, ini first batch kan. Jadi saya pun ambillah soalan SPM tahun 2018 punya. Berkaitan dengan soalan matriks. Okey, so pelajar boleh tengok soalan ni berkaitan dengan Ana dan Johan. Okay, dia ambil bahagian dalam satu kuis matematik, ada 25 soalan. So dalam jadual ni menunjukkan ini bilangan jawapan betul Ana, bilangan jawapan salah Ana dan Johan, ini jumlah markah dia. Okey, untuk kira jumlah markah ni setiap jawapan betul diberi X markah sebab ini kuis kan. Okey, kalau salah dia akan tolak Y markah. Okey, soalan dia tanya cari nilai X dan nilai Y. Okey. Semua faham soalan ni kan? Okey, so sekarang untuk menyelesaikan masalah ini sama macam step tadi. So langkah pertama kita kena buat apa? Masukkan dalam tu cikgu, buat matriks tu. Sebelum buat matriks tu. Sebelum buat matriks tu cikgu, kenali X dan Y. Dah tahu dah yang pertama. Yang pertama yang tu kedua, kita buat persamaan. Linear. Okey, kita minta pelajar kita lah kot. Cuba. Boleh? Okey. Persamaan linear untuk Ana. Tengok jawapan, tengok jadual ni. Kita bagi pelajar kita cuba keluarkan persamaan linear. Siapa yang belum lagi? Okey, siapa nak volunteer? Volunteer lah, senang kot. Okey. Hadri. Abel Hadri. Silakan, Bel. Okey. Sekarang ni kan kita dah kenal pasti
Jadi kita keluarkan dulu, kita anggap Ana tu pun boleh ubah dia X. Okey. Johan tu pun boleh ubah dia Y. Bilangan bukan. jawapan tu. Bilangan jawapan. Yes. Maaf. Bilangan Jadi jawapan. kita bentukkan bersama linear. Okey. 21X tolak dengan 4Y sebab jawapan yang salah dia 4. Jawapan yang betul dia 21. Ya. Jadi nak dapatkan jumlah markah kena tolak yang salah kan. Okey. Jumlah betul tolak dengan jumlah salah. Okey. Jadi kita tolakkan jumlah markah dia sama dengan 198. Jadi kita pergi kat Johan pula, bentukkan bersama linear Johan. Jadi kita tengok bilangan jawapan yang betul dia adalah 18. Bilangan jawapan yang salah dia 7. Ya. Kita tolakkan. Jadi 18X tolak 7Y sama dengan 159. Okey, memang lengkap, jelas Hadri terangkan ya. Okey, so 21X, betul Hadri, bagus. Terima kasih, Hadri. 21X tolak 4Y sama dengan 198. Okey, Johan 18X tolak 7Y sama dengan 159. Okey, so sekarang kita dah ada persamaan linear. Nak selesaikan dalam bentuk matriks, tadi kena bentukkan matriks. Okey. 3 saat. Bersama dengan Akmal sekali. Boleh, cikgu. Okey, bentukkan matriks bagi soalan ini. 1. Ya, cikgu, jawapan dia. 2. Bagilah jawapan cikgu. Kita kongsi cikgu. Cepat cikgu. Okey, Oh, diorang macam dah buat cikgu daripada semalam Oh, korang dah buat daripada semalam sebenarnya. Dah study dah. Oh, patutlah kejap je dapat jawapan. Dia orang dapat ilham tu. Okey, boleh tunjuk jawapan tak? Bentuk matriks dia macam mana? Auni kalau tersenyum tu sampai nampak gigi. Yalah tu. Auni nak tunjuk tu. Okey, Auni silakan. Okey, Auni silakan. Atas sikit. Okey, maintain. Macam tu. Okey. Okey, 21, negatif 4, 18, negatif 7, XY, 198, 159. Ya. Okey, sama tak dengan jawapan saya? Sama cikgu. Sebab tadi saya tahu cikgu ada tunjuk konsep dia. Okey, so tepat sekali. So tadi maksudnya kalau nak bentukkan matriks, nak bentukkan matriks kita ambil nombor sahaja. 21, negatif 4. 18, negatif 7. Isikan dalam matriks dan ni. Dan masukkan XY. XY dan nombor ni. 198, 159. Okay. Oh, senang jidan. Yang ini dekat sini saya dah faham, cikgu. Ya, dah faham. Alhamdulillah. Okey, so Alhamdulillah. jadinya tadi lupa nak sebut, dapat keluarkan persamaan linear, dapat 1 markah. Dapat bentukkan matriks, dapat 1 markah. So jangan tinggallah step ni. Okey, so seterusnya kita nak selesaikan kan? So langkah seterusnya macam tadi juga, kena bentukkan songsangan dia. Okey, matriks songsangan dia. Okey, pelajar-pelajar kita mungkin boleh bantu kot. Daripada tadi saya tak songsang lagi, cikgu. Tak cukup songsang lagi. Tak cukup songsang lagi. Okey, so macam mana nak buat? Kita bagi masa sikit untuk pelajar kita cuba songsangkan dulu. XY, songsangkan 21, negatif 4, 18, negatif 7. Okey. Wah. Nampak Ahmad songsang dia hanya ketip dagu dia je. Dia tak boleh nak tulis. Okey. Marker pen tu buka lah dulu dia punya ni. Jangan nampak menipu sangat. Itu pen awak tu Ahmad. Boleh buka dulu penutup dia. Ya. Okey, now tulis. Tulis. Okey, baru betul. Okey, ada yang nak wakil. Ahmad baru nak mula menulis. Tadi dia tengah meneliti jawapan tu. Cikgu, Ahmad dia punya jari kira sampai ke aircon ke atas tu, cikgu. Okey, boleh wakil seorang tunjukkan songsangan dia macam mana? Siapa nak? Okey, Sarah. Silakan Sarah. Okay, Sarah. Okey, Sarah. Okey, Sarah. So, Sarah sebut. Okey, so jadinya AD adalah 21 negatif 7 tolak negatif 4, 18. So, songsangkan dia punya matriks tu. Darabkan dengan 198. Okey, sama jawapan kita, Sarah. Okey, so Sarah betul. Tepat sekali. Terima kasih, Sarah. So, bila dapat bentukkan ni, confirm dah dapat 1 markah. Jadi ada 3 markah di situ, cikgu? Yes. Okey, so sekarang kita kirakan dulu yang dalam pecahan ni. Okey, kirakan dulu pecahan ini. So, jawapan dia adalah negatif 1/75. Okey, darabkanlah 21 darab negatif 7 tolak negatif 4 darab 18. Okey, so seterusnya selesaikan yang dalam matriks ni. So tadi saya dah ajar tadi kan, gigi buaya tadi kan? Betul. So kita kena darab je lah. Apa darab apa ni? Yang tu, cikgu? Gigi buaya. Gigi buaya tu darabkan gigi buaya darat. Yang mana satu ni? Yang atas 198 tu. akan darabkan dengan? Negatif 7. Yes, negatif 7. 159
darab dengan 4. 4. Okey, so tambahkan. Betul. Okey, sama juga yang kat bawah ni. 198 darab negatif 18 tambah 159 darab 21. Okey, jelas? Jelas, cikgu. Macam belajar dalam kelas ni. Ya. Okey, so akan dapat macam ni. Okey, semua dapat macam ni. Okey, dengan kiraan 5. Kirakan baris atas dengan baris 2. Baris kedua, berapakah nilai dia? 1, 2, 3. Ahmad, kira-kira kat mana tu, laptop ke? Kalkulator ada. 4 lagi. Kaya Ahmad ni cikgu, dia kira kat atas laptop tu. Oh, dia biasa. Dia nak padam, dia buang je laptop tu. Okey, so wakil seorang berikan jawapan. Siapa volunteer? Anyone? Nabil. Okey, Nabil. Okey, ke belakang sikit. Nabil boleh sebutkan berapa nilai dia? Okey. Nabil sebutkan. X sama dengan 10. X sama dengan 10, dia kata cikgu. Okey, lagi. Y. Y sama dengan 3. Okey, cuba cek. Terima kasih Nabil. Cuba cek jawapan Nabil dengan saya. Okey, so X, Y, matriks dia 10, 3. Okey, seperti mana saya tekankan tadi, jangan tinggal jawapan sampai sini. Ni kerja tak habis. Oh, ya. Kena selesaikan sampai macam Nabil buat tadi, betul lah. So X sama dengan 10, Y sama dengan 3. Okey, so di sini macam tadi lah. Dapatlah markah penuhnya, iaitu 5 markah. Okey, jelas? Jelas, cikgu. Cikgu, saya nak tanya soalan kepada penonton-penonton kat rumah. Jadi semua faham ke? Mana satu yang tak faham? Daripada awal. Cikgu, buka daripada awal, cikgu. Okey, ulang balik. Nanti siapa tengok kat YouTube, pergi-pergi belakang je lah balik kan. Siaran ulangan akan ada kan? Ya. Cikgu macam mana tahu? Tiba-tiba. Okey, kita teruskan boleh? Boleh, cikgu. Kita teruskan Untuk contoh yang kedua, ini kertas SPM 2019. So flow dia sama saja. Pertama, buat persamaan linear. Kedua, bentukkan matriks. Bentukkan matriks Songsa. Selesaikan. Okey. So, soalan ini ceritanya tentang kilang perabot. Ada kerusi plastik, kerusi kayu. Pembekal A dapat 4 kontena kerusi plastik, 3 kerusi kayu. Pembekal B, 5 kontena kerusi plastik, 7 kontena kerusi kayu. Dengan menggunakan kaedah matriks ini. Dia dah jelas mengatakan dengan menggunakan kaedah matriks. Okay, sebabnya persamaan linear ni dah belajar waktu tingkatan 1. Dia ada kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. So, kalau guna kaedah 2 yang tu, automatik daripada 5 dapat kosong. Walaupun jawapan betul. So, maksudnya kena gunakan kaedah matriks. Okey. So, apakah dia punya persamaan linear? Cepat. Persamaan linear dia. Okey, saya bagi persamaan linear, kamu bentukkan matriks. Boleh, cikgu. Okey, so persamaan linear, pertama saya kata 4X tambah 3Y sama dengan 290. Okey, di mana X adalah kilang perabot, X adalah kerusi plastik, Y adalah kerusi kayu. Okey, satu lagi adalah 5X tambah 7Y sama dengan 460. Ada je persamaan linear ni, terus dapat satu markah. Okey, saya nampak Akmal tengah tulis jawapan tu. Ya, cikgu. Yang ni saya faham, cikgu. Ini saya boleh buat. Okey, so Akmal, tunjukkan jawapan. Matriks dia, bentuk matriks dia. Kejap, cikgu. Dalam masa 3 saat. 1. Ini saya boleh buat, cikgu. 2. Ini kalau mak bapak saya tengok, cikgu. Bangga ada anak macam Akmal. Memang sejuk perut ibu saya mengandung. Okey, tunjuk jawapan dia, Akmal. Kita cek. Angkatlah dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ke? Tak nampak? Meh. Dekat sikit. Dah. Okey, jawapan Akmal iaitu 4, 3, 5, 7, XY. Okey, Akmal. Betul memang boleh dapat A matematik. Terbaiklah, cikgu. Cikgu, tapi betul ke cikgu saya buat? Betul. Alhamdulillah, cikgu. Terima kasih, cikgu. You're wonderful lah, cikgu. Awesome. Awesome. Akmal awesome. Ni macam mana pula nak? Seltek balik. Okey, so tadi dah dapat macam ni. Sama juga buat matriks songsangan dia. Okey, teruskan matriks songsangan dia. Okey, so matriks songsang. Nak saya tunjuk ke kamu yang tunjukkan? Yang ini, yang songsang-songsang ni saya tak pakar lagi, cikgu. Kita pas Saya tak pas lagi. Sampai yang itu saya dah boleh buat. Songsangan. Ahmad, songsang. Ahmad. Ahmad ni saya rasa besar nanti, cikgu. Dia jadi pelakon ni, cikgu. Pelakon komedi terbaik jatuh pada Ahmad. Tak tahulah. Sekejap. Okey. Okey, dapatkan songsangan dia, Ahmad. Ya. Dengan kiraan 5, Ahmad. 1. Okey. Belakang sikit, Ahmad. Belakang sikit. Awak dekat sangat.
Kertas tu, kertas. Kertas bukan awak, kertas. Belakang lagi. Okey. So itu matriks songsangan Ahmad. Okey. Penuh satu kertas ni, cikgu. Cikgu, saya tak faham maksud. Kita nak asal dari mana satu ni, cikgu? Okey, so itu matriks songsangan ni Ahmad tulis. 1/4 darab 7 tolak 3 darab 5. So matriks tu tukar kedudukan A dengan B, A dengan D. Dan negatifkan B dan negatif C. Okey Ahmad, terima kasih. Tepat sekali Ahmad. Okey, so ini jawapan dia untuk songsangan. Ya. Okey. So macam juga kaedah tadi sama je. Okey, selesaikan dulu dalam pecahan ni. Dan darabkan matriks tadi. Okey, so dengan menggunakan kaedah gigi buaya tadi. Gigi buaya yang mana tu 290 460 kita kasih angkat. Lepas tu 290 7 tu kan? Kali 7. Yes, darab 7. Lepas tu 460 darab 4. Negatif 3 dulu. Sorry, negatif 3 dulu. Yes, lepas tu 290. Negatif 5, 460, 4. Ya Allah. Masya Allah. Terbaik. Jadi kepada KKM cikgu saya nak boleh apply jadi cikgu. Boleh apply jadi cikgu. Okey, so tepat sekali tadi Akmal dah sebut. Okey, so jadi kita kirakan saja. Tambahkan saja, tambah. So akan dapat nilai dia. Okey. So X sama dengan 50, Y sama dengan 30. Dan X itu 50, Y itu 30, cikgu. So, Alhamdulillah. X jawapan akhir dia kena nyatakan. Ini adalah kerusi plastik. Ini cerita pasal kerusi plastik kan tadi kan? Okey, so cerita. Sebut. Ini adalah kerusi plastik ada 50. Okey, kerusi kayu ada 30. Cikgu, saya pasti banyak pelajar dia akan lupa untuk menuliskan kerusi plastik dan juga kerusi kayu itu semua, cikgu kan? Kena tulis untuk sebagai kesimpulan untuk dapatkan markah penuh. So tadi dapat 1 markah. So di sini 2. 3 dah markah. 4. Lagi 2 kat mana? Dekat tu kerusi plastik dan juga kerusi kayu. Yes, very good. Alhamdulillah. Cikgu, 5 markah, yes. Saya baru tahu kenapa saya tak dapat jadi cikgu. Kenapa? Sebab saya apply dekat KKM, bukan KPM. Allahuakbar. Salah isi borang. Salah. Sebab tu saya nak pergi isi borang kejap dekat KPM. Pada anda semua, kita nak berhenti rehat dulu. Jangan ke mana, selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Masya Allah, pandai juga saya, cikgu. KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Kepada anda semua, ingat kalau jawapan betul, jangan koyakkan kertas. Itu semua contoh tak baik. Nampak? Saya dah cantumkan balik kertas ini. Nampak? Okey, jadi kepada anda semua, ingat, soalan betul ke, soalan salah ke, jangan stres, jangan koyak kertas. Okey? Alright, cikgu? Okey, let's go. Kita sambung balik. Kita teruskan soalan ni. Tadi soalan macam senang sikit kan? Okey. Sekarang kita nak pergi soalan yang lebih mencabar. Okey. So, ini cerita tentang Encik Sanjay ada jual pendingin hawa K dan L. Harga sebiji 1,500 dan 2,000. Okey, kalau jual, komisen dia dapat 3% dan 4%. Okey, so Encik Sanjay ni jual 50 unit pendingin hawa, komisen dia dapat 2,880. Okey. So soalan dia, hitung bilangan pendingin hawa jenama K dan L yang dijual.
dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, soalan ini kalau lihat beza dengan soalan tadi, soalan yang sebelum ni dia direct. Terus je kita boleh bina dia punya persamaan linear. Okey, so bila soalan macam ni dia macam undirect. So jadinya kita kena tengok. Langkah pertama kita kena memahami dulu masalah dia. Okey, kalau dalam memahami masalah kita kena keluarkan semua maklumat yang ada. Okey, so jadinya harga bagi sebuah pendingin hawa K adalah 1,500. Ini dah cakap ni kan. Pendingin hawa L ialah 2,000. Okey, komisen dia kata kalau dapat jual dapat 3%. 3%. So 3% daripada 1,500 RM45. Okey, komisen untuk pendingin hawa 4% daripada 2,000 akan dapat RM80. Okey, dan dia kata jumlah komisen yang dia dapat pada bulan Mei iaitu 2,880 bila dia jual 50 unit. Okey, faham masalah dia? Okey, seterusnya kita pergi kepada bilangan sebabnya dia tanya hitung bilangan kan. Okey, sekarang ni bilangan K tak tahu. Kan? Tak tahu. Bila tak tahu, unknown. Letak pun boleh ubah. Okey. Bilangan L pun tak tahu. Tapi jangan letak pun boleh ubah yang sama. Letak pun boleh ubah yang lain iaitu Y. Nak guna huruf lain pun boleh. A ke B ke C tak kisah. Okey, so, tapi saya guna X, Y lah. Okey. Dan jumlah bilangan yang dijual adalah 50 unit. Okey. Masalah dah faham? Maklumat dah keluarkan. So kita pergi kepada rancang strategi. Okey, so strategi dia sama macam tadi. Okey, so kena bentukkan persamaan linear, kena buat bentuk matriks. Okey, so jadinya daripada permasalahan ini, okey, persamaan linear yang boleh dikeluarkan. Okey. Ni ada banyak nombor pula cikgu. Persamaan linear yang boleh dikeluarkan. Okey, kita minta pelajar kita cuba satu. Mungkin dapat? Mungkin Syafiqah boleh Syafiqah? Secepat dia mungkin Syafiqah. Sebabnya ni kalau saya tengok dia ada yang commission pula cikgu kan? Ya, sebab dia ada commission. Okey. Macam mana kita nak buat persamaan linear tu? Syafiqah, persamaan linear Syafiqah. Okey, boleh persamaan linear. Boleh. Okey, apa persamaan linear dia? Kita tak tahu kan bilangan pendingin hawa tu X tambah Y sama dengan 50. Okey, X tambah Y sama dengan 50. Okey, satu lagi 45X. Tambah 80Y. Sama dengan 2,880. Okey. Tepat sekali. Okey, 45X ni adalah RM40. RM45 satu biji satu buah pendingin hawa. So X adalah bilangan pendingin hawa yang dijual. Betul. So 45 darab X, RM80 darab Y, jumlah dia adalah 2,880. Dia kena. Okey. So sekarang dah ada persamaan linear. Kita terus boleh buat laksanakan strategi dia, kita buat bentuk matriks. So bentuk matriks ni nampak aku berapa semangat nak tulis dah. Jangan koyak kertas lagi. Saya tak koyak kertas sini walaupun betul ataupun salah ya. Okey. So bentuk matriks. Okey, bentuk matriks adalah macam mana bentuk matriks dia? Okey, pelajar semua, mungkin semua boleh angkat kot. Ya. Okey, cuba buat bentuk matriks semua sekali. Apakah jawapan bentuk matriks ni? Saya dah dapat dah cikgu. Okey. Angkat sama-sama dengan pelajar. Akmal. Okey. Lain pula. Saya tertinggal satu. Ada satu-satu cikgu. Yelah sebab kalau X itu kalau tak ada dia punya apa orang kata nilai panggil. Kalau tidak ada pekali, namanya pekali dia adalah satu. Okey. Okey, jelas. Okey semua. Faham. Hadri, mana jawapan Hadri? Okey, so terima kasih. Tepat sekali. So jadi 114580. Okey, XY. Okey, 52,880. Okey, so step dia seterusnya sama. Sama macam tadi. Dah dapat bentuk matriks, songsangkan dia. Okey, so saya songsangkan dia. Ke Akmal nak cuba? Tak nak lagi kita buat sama-sama lah cikgu. Okey, kita buat sama-sama. Okey, songsangan dia adalah 80 darab 1. Okey, so jadi 80. 45 darab 1. 45. Okey, operasi tolak. Okey, yang ini tukar kedudukan. Tukar kedudukan. 1 dengan 80 tukar kedudukan ya. Okey, 80 ke atas, 1 dekat bawah.
Okey, negatif 1 dan 45 kita tambah negatif. Negatif 1, negatif 45. So inilah songsangan dia. Okey, dan yang ini jawapan ni perlu kita darab. Okey. Okey, jelas Okey, seterusnya. Kita selesaikan 1/80 tolak 45 akan dapat 1/35. So yang ini gigi buaya tadilah. Angkat naik atas. Okey, 50 darab 80. 2880 darab negatif 1. Lepas tu 50 darab negatif 45, 2880 darab 1. Okey, dapat 2880 baliklah kan? Ya. Okey, so selesaikan. Okey. Wakil seorang jawapan akhir. Kira-kira. Lupa nak bagi kalkulator kan? Okey. Siapa? Sarah, boleh Sarah? Sarah dapat tak jawapan dia? Boleh, dapat. Okey. Berapa dapat Sarah? X sama dengan 32, Y sama dengan 18. X sama dengan 32, Y sama dengan 18. Okey, cuba kita tengok Okey. Tepat sekali. So macam tadilah kan, jangan tinggal jawapan macam ni. Betul. Peringatan keras. Okey, so kena tulis X sama dengan 32, Y sama dengan 18. So tadi X tadi apa dia sebenarnya X tadi? Ekon. Ekon apa? Ekon K, cikgu. Yes, ekon K. So ekon K ialah 32, pendingin hawa K 32 bilangan dia. Pendingin hawa Y, pendingin hawa L ialah 18. Baik. Okey. So kalau ikutkan bentuk pattern soalan dia daripada awal sampailah kita ke akhirnya ni. Sama je kan? Jalan kerja dia step by step adalah sama. So jelas. Jelas, cikgu. Jadi saya rasa siapa yang betul-betul orang kata mengikuti cikgu daripada awal tadi bagaimana kita nak buat matriks ini, kenapa dia kena ada sonsang semua kan, dan kenapa nak kena buat apa linear pagi cikgu saya pasti anda semua boleh jawab sekiranya bila ada saja soalan yang berbentuk matriks ini cikgu kan. Okey cikgu. Jadi sila orang kata rumusan lah cikgu kan, sebab kita dah belajar semua matriks ini. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga tips and tricks bagi bab ini cikgu. Okey, so untuk rumusan bab ni, bila nak selesaikan soalan melibatkan matriks, dia sama daripada tadi lagi kita duk cerita. Yang pertama, bentukkan persamaan linear. Okey. Andai kata soalan tu dah bagi dah persamaan linear, lagi mudah kerja kita. So kalau dah ada persamaan linear, terus kepada langkah kedua iaitu ungkapkan dalam bentuk matriks yang petak-petak tu kan. Okey, selesai ungkapkan dalam bentuk matriks, kita buat matriks songsangan dia. Matriks songsang dia. Okey, selesai matriks songsang, barulah mula pengiraan pendaraban antara dua matriks. Pecahan tersebut selesaikan dan seterusnya dapatkan nilai X dan nilai Y. So step dia macam ni je. Yang penting jangan salah dekat dari awal. Jangan salah daripada langkah pertama. Sebab kalau daripada langkah pertama kalau dah silap, sampai ke akhirnya salah nanti. Sebabnya persamaan linear ni kena betul. Barulah betul bentuk matriks dia. Betul bentuk matriks, insya-Allah. Ke bawah ni semua okey. Boleh jawab full mark. Insya-Allah. Boleh semua pelajar SPM. Jadi cikgu, terima kasih banyak cikgu di atas ilmu tersebut yang cikgu telah kongsikan bersama dengan kami semua. InsyaAllah diharapkan apa yang cikgu kongsikan itu dapat apply kepada anda semua sewaktu bila tibanya hari SPM nanti. Dan kita juga nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Agama Putrajaya. Terima kasih. Banyak-banyak. Saya mewakili Didik TV mengucapkan orang kata apa ni cikgu, semoga nanti bila tibanya hari SPM kan semuanya berjalan dengan lancar, jawab pun dengan tenang, tak ada stres-stres dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kepada anda semua terima kasih banyak. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di next subject dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Alhamdulillah, saya sebagai salah seorang ibu kepada anak yang akan menduduki SPM pada tahun ini rasa sangat bersyukur kerana dengan adanya Didik TV, ia dapat membantu anak saya membuat persiapan dan persediaan sebelum SPM ini. Selain mengikuti pembelajaran bersama guru-gurunya. Jadi saya sangat berterima kasih dan tahniah kepada Didik TV dan semua yang terlibat termasuk guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Adnan bin Mat, ayahanda kepada Nur Asyatu Solfina binti Adnan. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak Nur Asyatu Solfina
calon SPM 2021 semoga mendapat keputusan yang cemerlang. Didoakan juga kepada semua calon SPM 2021 agar anda semua juga lebih cemerlang pada SPM tahun ini.